Dan Assalamualaikum dan salam kripto. Selamat pagi tuan-tuan, puan-puan, dan selamat ber-PKP. Semoga tuan-tuan dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okey, dan dalam video ni sebenarnya saya nak bawa satu topik yang penting, ataupun saya nak share teknik ataupun strategi yang dipanggil Grayscale Effect. Grayscale Effect. Mungkin ada setengah orang yang tahu Grayscale ni company apa. Namun dia ada satu perkara yang berlaku dalam market Bitcoin disebabkan syarikat Grayscale ni, dan kita nak bincang bagaimana kita nak guna syarikat ini for our advantage. Macam mana kita nak gunakan syarikat ni untuk kita menjana keuntungan ataupun untuk kita mengelakkan kerugian. Teknik ini sangat penting tuan-tuan, dan ada yang akan marah saya sebab saya bagi tahu rahsia, ataupun dalam bahasa Inggeris orang panggil open secret. Open secret maksudnya ramai yang tahu. Kalau dia duduk dalam Bitcoin punya industri atau cryptocurrency punya industri, ramai yang tahu tapi mereka tidak akan bercerita. Sebab apa? Sebab teknik ni sangat-sangat powerful tuan-tuan, puan-puan. Sangat-sangat powerful, dan inilah saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam video ni. Jadi jangan lupa tuan-tuan, subscribe, share dengan kawan-kawan, like dan komen ya. Sebab apa? Sebab kita nak lebih ramai orang yang tahu tentang pasaran cryptocurrency dan juga apa yang berlaku dalam market cryptocurrency dan juga teknologi blockchain tuan-tuan, puan-puan. Sebab sekarang ni kita masih berada di fasa bull run. Jadi tuan-tuan kena banyak engage dengan konten-konten YouTube cryptocurrency, terutamanya bicara kripto. Jadi tuan-tuan kena tekan butang like tu, tekan banyak-banyak supaya algoritma YouTube ni dapat kesan channel ni sebagai channel cryptocurrency, dan ia secara tidak langsung dapat membantu menaikkan pasaran cryptocurrency. Jadi sebelum itu kita pergi kepada market cap CoinGecko. Kita nak tengok market CoinGecko. Okey. Nampaknya Bitcoin telah kembali. Bukan kembalilah, dia tengah naik balik. Dia tengah naik balik. Kalau saya cakap kembali, maksudnya dia kena pergi harga 41,000 Tetapi alhamdulillah keadaan nampak agak baik untuk Bitcoin So kita tengok harga Bitcoin sekarang dah 37,000, Ethereum dah 1,120, Tether nombor 3, XRP di tempat keempat, dan Polkadot di tempat kelima. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Ini menunjukkan, nampak market cap Polkadot telah meminta Litecoin. Harga Polkadot market cap dia 10 bilion tuan-tuan, puan-puan. XRP 13 bilion. Lagi 3 bilion Polkadot akan pecut XRP, dan saya takkan terkejut Polkadot boleh pecut Tether, dan dia akan duduk di bawah Ethereum di tempat ketiga. Jadi siapa yang beli Polkadot sekarang ni memang tengah happy lah. Saya ada share dalam video yang lepas tentang Polkadot. Sebenarnya dah lama dah saya cerita. Even bulan 9 pun saya ada cerita sikit pasal Polkadot. Siapa yang start beli time tu memang sekarang tengah masuk. So tahniah kepada yang beli Polkadot sebenarnya, sebab memang banyak keuntungan yang dah dicetak melalui Polkadot. So kita tengok the biggest winner, Torchain. Polkadot tu 33.4%, tinggi ni. 33.4%. Kusama pun sama. Kusama ni dia ada related dengan Polkadot. Ibaratnya Polkadot ni pemain Premier League, Kusama ni pemain reserve. Contoh kalau Arsenal kan, Polkadot ni Arsenal, Kusama ni Arsenal reserve. Macam tu lah lebih kurang So Polkadot, Kusama memang tengah pump lah. Okay. Dan tak banyak rugi. Ni je MT-Set dollar. Solana waktu Bitcoin tengah jatuh dia tengah naik. Bila Bitcoin naik dia pula tengah turun sikit. Tapi sebenarnya tak adalah teruk sangat, 0.8 je. Tak banyak. Maksudnya memang market hari ni sangat-sangat bagus, dan lebih kurang kebanyakan orang kalau dia buat pembelian dalam semalam ke macam tu, memang sekarang tengah profit lah. Sebab market semua hijau-hijau belaka
Jadi tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mencatatkan keuntungan hari ini, ya. Seterusnya kita buka Bitcoin. Yes, Bitcoin, apa yang terjadi sebenarnya, apa trend yang Bitcoin tunjuk ni adalah satu trend yang agak menakutkan sebenarnya. Sebab mula-mula pada awal bulan dia naik sampai dia dah pecah 30,000 kan. Dia naik sampai 34,000, lepas tu dia turun, lepas tu dia naik balik, naik sampai 42,000 lah. Tu yang orang semua duk kecoh, 40,000, 4,000. Tetapi mereka tidak dapat overtake yang 42,000 ni. Dia tak dapat nak ni. Dan apa jadi? Dia turun. Kali ni dari 40,000 dia turun balik, dia turun sampailah ni berapa ni? 30,000. Tapi sekejap je, lepas tu dia naik balik. Dia naik balik dan dia pergi dekat 36,000 36,000. Lepas tu dia turun. So dekat sini yang shoulder ni, kita panggil head and shoulder. So shoulder ni agak menakutkan sebab apa? Untuk dia melengkapkan shoulder ni, dia kena macam ni. Nampak tak? Dia kena pergi sampai bawah. Ni pun sama. Dia pergi sampai bawah. So dekat sini dia kena pergi balik sampai 30,700 ke, atau sekurang-kurangnya dalam 31,000 untuk menunjukkan shoulder dah terbentuk. Maksudnya dia adalah bearish pattern dan dia kemungkinan akan turun lagi bawah lah. Dia akan turun, dia akan masuk zone yang sini. Zone yang saya letak yang kuning ni, mungkin dia akan pergi sampai 28,000 ke, sampai 25,000 ke kan. Lepas tu baru dia boleh buat lagi satu run untuk naik ke atas. Namun alhamdulillah perkara itu tidak berlaku. Sebab apa? Dia naik balik. So saya letak yang triangle ni sebelum saya tidur semalam ni, saya dah lukis. Saya nak tengok adakah dia akan memecut sini. Sebab setiap kali berlakunya triangle ni akan ada big move. Cuma big move dia ke atas ataupun ke bawah. So apa yang berlaku adalah dia pergi naik atas. Baguslah, ya. Dia naik ke atas. Dan sekarang pun dia masih tengah naik ni. Ada lagi 29 minit untuk habiskan chart 4 jam ni. Dan nampaknya keadaan agak positif untuk Bitcoin, ya. Tapi sebenarnya saya pun risau juga kalau dia buat double top. Double top ni maksudnya macam bentuk M. Dia boleh jadi juga bentuk M. Kalau bentuk M macam ni, maksudnya dia akan ke bawah lepas tu. Tapi benda tu pun nampaknya tidak berlaku buat masa sekarang. Okey. Lepas tu kalau kita tengok secara harian pula, kita tengok secara harian. So dia naik atas, dia buat correction, lepas tu dia jadi hijau balik. So hopefully dia akan, pattern ni akan berterusan naik atas mungkin sampai 50,000 lah, ya. Kalau pergi sampai 5,000, alhamdulillah. Mungkin lepas 50,000 dia akan buat satu lagi correction, ataupun dia kena pergi sampai 60,000 untuk buat correction. Benda tu normal. Dalam Bitcoin, fasa correction tu adalah sihat. Jadi tuan-tuan puan-puan tak perlu panik. So dalam Bitcoin inilah yang penting. Kita jangan panik. Kalau panik, then keadaan akan jadi susah lah, ya. Dan lagi satu, saya nak bagi tahu, mental tu kena kuat. Sebab kena terima hakikat Bitcoin ni adalah volatile. Hakikatnya Bitcoin adalah volatile. Sebab volatility inilah ada yang boleh buat keuntungan. Kalau dia tak volatile, ada yang tak boleh buat keuntungan. So sebab volatility inilah orang buat keuntungan. Namun kita kena pandai gunakan technical analysis, fundamental analysis, dan kena tahu juga on chain analysis. Ilmu tu yang penting tuan-tuan at the end of the day, ya. Jadi sebab tu saya buat channel Bicara Kripto untuk share dekat tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukan financial advisor, tapi saya nak berkongsi pandangan ataupun analisa yang saya buat ni, ya. Dan kita pergi dekat Ethereum. Ethereum sama juga. Ethereum ni dia akan ikut Bitcoin. Itu je kesimpulan yang saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan-puan hari ni. Ethereum dia akan ikut Bitcoin. Cuma
dia ikut Bitcoin dengan momentum yang rendah. Dia ikut Bitcoin momentum yang rendah. Contoh ini saya dah nampak dah Ethereum akan buat big move. Apa dia buat? Dia naik, tapi dia naik sikit je, perlahan je dia naik. Perlahan je dia naik. Tengok ni, ini dengan ni lebih kurang sama dah. Tapi kalau tengok Bitcoin ni, dia kalau naik 4 jam. Dia kalau naik, dia naik kau-kau lah. Dia dah lepas dah belah ni. Dia naik dia memang signifikan. Memang kita nampak tengah naik kau-kau. Ethereum dia naik agak slow. Tetapi memang dia perlu break 1460 all time high dia yang lepas ada 1460. Dia kena break. Ethereum belum buat lagi benda tu. Tapi insya-Allah dia akan break. Mungkin dia perlukan lebih banyak masa untuk pergi 1500. Mungkin dia perlukan masa sebab hari tu Bitcoin dah jatuh, jadi dia akan ikut Bitcoin. So kalau tengok Ethereum ni, dia punya pergerakan dia yang kita kata momentum tinggi ni waktu awal bulan hari tu lah. Kan tiba-tiba dia naik macam ni. Lepas tu dia jadi macam tangga, dia landai. Lepas tu sikit dia macam yalah macam tangga boleh predict kan. Dia macam ni lah. Mula-mula je pump dia naik, lepas tu dia naik slow je. So Ethereum ni dia sekarang ni tengah relax kot. Tengah santai. So siapa yang hold Ethereum ni mohon bersabarlah Dia tak gerak laju-laju macam Bitcoin. Okay. So tuan-tuan puan-puan, kita dah buat analisis. Sekarang ni kita nak pergi kepada topik kita So Grayscale ni tuan-tuan puan-puan, dia sebenarnya adalah syarikat public listed dekat Amerika Syarikat. Yalah, maksudnya macam dekat NYSE ke Nasdaq ke, mereka ada. Dan mereka memperdagangkan saham mereka yang dipanggil Grayscale BTC ataupun GBTC. Jadi business model Grayscale ni, mereka adalah investment punya fund lah. Dia ada trust. So Bitcoin Trust, Ethereum Trust dan juga macam-macam trust. So bagi mereka, sesiapa yang nak buat pelaburan dalam digital asset ataupun cryptocurrency, ni pelabur-pelabur Wall Street lah kebanyakannya, boleh berjumpa dengan mereka dan mereka akan menguruskan aset-aset cryptocurrency inilah. So main business diorang ni sebenarnya mereka adalah pembeli Bitcoin, antara syarikat pembeli Bitcoin yang terbesar. Okay, kita buka sedikit write up untuk membantu. Okay. So Bitcoin yang masuk ke dalam Grayscale ataupun bila Grayscale membeli Bitcoin, mereka tidak akan menjual. Bitcoin yang masuk ke dalam Grayscale tidak akan keluar. Dia akan lock terus di dalam Grayscale. Jadi Grayscale ni dia akan beli dan dia tidak akan menjual. Jadi ada yang pelik, kenapa dia beli je tak jual, macam nak buat untung. Kita akan kupas benda ni lepas ni. Saya akan ceritakan secara terperinci. Jadi topik ni topik yang agak berat tetapi sangat penting. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mohon fokus dalam perbincangan kita hari ni. Dan setakat ini Grayscale dah simpan lebih daripada 500 Bitcoin. 500 Bitcoin, maksudnya nilai dia memang berjuta-juta dah. Dia dah simpan. Ini baru Bitcoin. Belum lagi Ethereum lah, Litecoin lah, Zcash lah. Dia ada macam-macam aset. Dia akan tengok market juga. Macam Ripple hari tu ada isu, jadi dia stop Ripple buat masa sekarang. So nilai GBTC ataupun Grayscale BTC adalah 0.001 Bitcoin. Ibaratnya kalau tuan-tuan bagi 1 Bitcoin dekat Grayscale, mereka akan bagi 1000 GBTC. Dan sebenarnya nilai yang betul-betul adalah 0.00945 BTC. Tapi untuk mudahkan kita punya calculation, saya letak 0.01 lah. Tapi 0.00945 BTC ni adalah nilai yang sebenar. So kita tengok dekat website diorang ni. Ni nak tunjuk je lah nilai dia. So kita buka mana produk single asset. Grayscale Bitcoin Trust. Tengok dia ada banyak, Litecoin lah, Zcash semua ni. So okay, ni GBTC lah. Dia punya share dia, nama dia GBTC. Lepas tu mana dia punya ni ni Bitcoin per share.
0.009495 saya bundahkan je. So ini nilai GBTC lah. Okay. So apa yang mereka buat adalah pelabur-pelabur, terutamanya pelabur-pelabur Wall Street. Dia ada dua pelabur Satu Wall Street ataupun pelabur kayangan investor Wall Street dan juga investor biasa. Jadi investor Wall Street ni mereka boleh membeli GBTC directly dengan Grayscale. Mereka akan beli GBTC secara direct kepada Grayscale. Dia akan bagi dalam bentuk Bitcoin ataupun duit. Selalunya apa dia buat, dia akan bagi duit lah. Duit yang nilai dia sama, lebih kurang sama dengan Bitcoin. Contoh lah kan. Okay, harga Bitcoin sekarang dah 37,000 USD. Jadi dia akan bagi duit 37,000 USD contoh, dan Grayscale ni akan ambil duit daripada pelabur, mereka akan membeli Bitcoin. So bila pelabur ni dah bayar dekat Grayscale, apa Grayscale buat? Dia akan kunci GBTC selama 6 bulan sebelum dia unlock dia. Bila dia unlock, baru pelabur ni boleh dapat GBTC. Jadi bila mereka beli, mereka faham bahawa GBTC ni akan dikunci selama 6 bulan. Nampak macam tak adil, tetapi sebenarnya di sini ada game dia. Ada game dia yang kita perlu faham. Okey, GBTC ni kalau nak beli secara direct, hanya investor Wall Street sahaja ataupun investor golongan kayangan je boleh beli, yang memang terlampau kaya lah. Tetapi investor biasa tak boleh beli. Mereka kena beli di pasaran bursa di Amerika Syarikat. Jadi apa yang berlaku adalah nilai GBTC ni akan ada perbezaan yang ketara, perbezaan yang ketara. So kalau kita tengok nilai GBTC yang diperdagangkan, harga sekarang ni adalah lebih kurang 40 dolar 35 sen lah. So kalau tengok dekat sini, jap, sebelum saya buka harga dia, saya nak tengok tuan-tuan faham juga nilai GBTC sebenar ni adalah 37.21. So let's say harga Bitcoin 37,210. So hanya perlu bahagi dengan 1000 lah, sebab dia punya nilai dia macam ni kan. So ibaratnya 0.001 BTC darab dengan harga Bitcoin yang sekarang ni. Jadi nilai sebenarnya adalah 37.21. So investor Wall Street ni dia akan dapat yang nilai yang sebenar bila dia beli direct dengan Grayscale, iaitu lebih murah. Tetapi investor biasa yang beli dekat bursa bursa saham US, dia akan membeli dengan harga premium atau harga yang lebih mahal. Jadi perbezaan harga ni sebenarnya yang menjadikan pelaburan ni pelaburan yang sangat menarik, terutamanya untuk pelabur Wall Street. Sebab keuntungan, margin keuntungan itu yang akan masuk ke dalam investor Wall Street. Sebab tu mereka Grayscale punya investment atau strategi ni bertahan sehingga sekarang. Dia dah buat sejak 2013 tuan-tuan puan-puan. So kalau mungkin tuan-tuan puan-puan nak tahu macam mana nak jadi investor Wall Street kan, macam boleh dapat murah kan, dah lah dia punya perbezaan pun masuk dalam poket sendiri. Okey, kita tengok apa syarat-syarat yang diperlukan. Ni saya share, mungkin ada tuan-tuan puan-puan tengok ni, mungkin seorang jutawan dekat Malaysia, mungkin boleh consider lah kan. Tapi kita just nak tengok dulu. Okey. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak buat pelaburan, tuan-tuan puan-puan kalau nak beli direct kena jadi accredited investor. Jadi kalau nak jadi accredited investor, kena ada pendapatan 200,000 USD setahun. Kalau dekat Malaysia 1 juta setahun, ataupun kalau dengan pasangan 300,000 USD setahun, ataupun lebih kurang 1.3 juta macam tu setahun. Lepas tu kena ada net worth lebih daripada 1 juta duit Malaysia, lebih daripada 4.2 juta macam tu. Ni tak termasuk rumah. Lepas tu kena ada 5 juta USD liquid asset. Nampak tak? Syarat dia untuk jadi accredited investor ni sangat-sangatlah tinggi syarat dia, dan memang kena ada duit yang sangat banyak untuk jadi accredited investor. Sebab apa? Sebab sesiapa yang jadi accredited investor ni, dia memang boleh pump duit
banyaklah sebab dia ada nilai perbezaan dekat sini. Ini waktu biasa. Ada satu time ni saya akan cerita dalam ni kejap lagi macam mana diorang boleh dapat keuntungan hampir 30% hanya perbezaan antara nilai sebenar dan juga nilai yang didagangkan. So ada yang terfikir kenapa nilai yang didagangkan ni lebih tinggi daripada nilai sebenar, dan adakah nilai yang didagangkan dengan nilai GBTC yang sebenar akan bertemu, kan? Sebab bila dia bertemu, maksud dah tak ada keuntungan dah untuk Wall Street. Adakah perkara ini akan berlaku? Sebab kalau benda tu berlaku, rugilah pelabur Wall Street, kan? So persoalan dia yang saya tulis dekat bawah, kenapa nilai dagangan tidak akan jatuh ke nilai yang sebenar? Dia memang tidak pernah berlaku kejatuhan nilai dagangan ke nilai yang sebenar, sebab taktik yang dimainkan oleh Grayscale. Taktik ini yang kita nak bincang, dan kalau boleh tuan-tuan puan-puan, kalau dah faham, tuan-tuan puan-puan boleh gunakan teknik ini untuk advantage tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak buat untung pun at least dapat mengelakkan daripada kerugian. Okey, saya tunjuk kita kena pergi dekat sini. So, ini harga Grayscale ni lah 40.35. So, saya tunjuk ni tuan-tuan Ini adalah Grayscale Bitcoin Trust Cumulative Inflow. Maksud dia adalah nilai yang masuk ke dalam Grayscale, pelabur yang masuk ke dalam Grayscale. Grayscale ni untuk Bitcoin Trust Fund, dia akan buka pada waktu-waktu yang tertentu. Dia tak buka sepanjang tahun, dia akan buka pada waktu-waktu yang tertentu. Bila dia buka tu, maksudnya pelabur-pelabur akan datang dan mereka akan pump, bagi duit dekat Grayscale lah. Dia akan bagi dan Grayscale akan issue mereka saham GBTC. Dan duit yang mereka bagi tu akan Grayscale guna untuk beli Bitcoin. So, apa yang berlaku ni saya nak tunjuk dekat tuan-tuan dan puan-puan adalah pada tak pasti tuan-tuan boleh nampak tarikh, hopefully nampak lah, sorry kalau tak nampak pada 16 Februari 2018 berlaku sedikit kenaikan duit masuk ke dalam Grayscale. Maksudnya waktu ni pelabur banyak pump duit lah. Sebelum-sebelum ni tak nampak ketara sangat dia punya kenaikan. So ni yang satu. Lepas tu dia naik sikit je, tak banyak. Dekat nombor 2 naik secara mendadak pada bulan 4 2 kali lah, maksudnya 2 minggu. Ini adalah secara mingguan lah So 1 dan 2 duit masuk. So untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan, ada satu perkara yang saya terlupa nak bagi tahu tadi. Kalau mereka dah beli GBTC ni, fund tu akan di-lock selama 6 bulan. Akan di-lock selama 6 bulan. Maksudnya mereka tak boleh nak jual GBTC ni. Maksudnya bila dia beli pada contoh 16 hari bulan 2 ni, dia tak boleh jual selama 6 bulan. Yang 6 bulan punya syarat ni dia sejak tahun Januari 2020. Tetapi sebelum Januari 2020, iaitu pada yang kita tengok dekat sini pada tahun 2018, GBTC ni akan dikunci selama setahun. Jadi kalau dia beli pada 16 Februari 2018, waktu 16 Februari 2019 baru dia akan dapat GBTC untuk dia jual dekat stock exchange. So ada 2 pembelian berlaku lah, iaitu pada bulan Februari dan juga 2 pada bulan April. So apa yang berlaku adalah lepas pembelian ni berlaku, so dia hold. Grayscale akan melakukan pembelian. So kalau tuan-tuan ingat tadi, so let's say tadi 16 Februari, ini adalah pada bulan Disember, 19 Februari 2019. Jadi apa Grayscale akan buat bila mereka dah unlock GBTC dekat investor mereka, mereka akan melakukan pembelian. Mereka akan beli Bitcoin dekat yang macam kita tengok dekat carta tu semua kan, mereka akan beli dekat market Bitcoin. Jadi duit yang orang tu bagi tahun lepas, dia akan simpan, dan bila dia dah nampak tarikh unlock GBTC ni kepada investor dah sampai dah. Jadi bila dia dah unlockkan GBTC, dia akan start melakukan pembelian Bitcoin di market cryptocurrency. Inilah game
yang dimainkan oleh Grayscale, tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila dia buat pembelian, harga Bitcoin akan naik. Contoh dekat sini, dia naik 27.6%. Dan perkara inilah yang mengelakkan nilai GBTC dan GBTC sebenar dan nilai GBTC yang didagangkan di bursa untuk bertemu. Sebab bila dia pump Bitcoin ni, GBTC pun akan turut sama pump naik. Jadi bagi investor ni, investor Wall Street ni, dia tak kisah harga Bitcoin jatuh ke, harga Bitcoin naik ke, dia tak kisah. Sebab apa yang dia nak adalah premium, iaitu perbezaan harga antara nilai sebenar yang dia beli dekat Grayscale dengan nilai yang didagangkan di bursa US. So premium tu lah yang sebenarnya dia nak. Jadi dia tak kisah apa nak jadi dekat market Bitcoin. Janji Grayscale buat kerja dia, bagi dia pulangan, dan dia akan repeat sampai yang dia suka lah. So ini yang berlaku. Dan yang kalau tengok nombor 2 ni pun sama, sekitar bulan bila ni 15 April. Nampak 13 April dengan 20 April dia start beli. Tapi Grayscale dia start buat pembelian bermula pada 15 April. Dan tengok kali ini kenaikan dia 63%, tuan-tuan. 63% dia akan pumpkan market Bitcoin. So bila dia naik 63% kat sini dekat pasaran saham US, GBTC dia pun akan naik in value. Dan pelabur-pelabur yang beli, pelabur Wall Street yang beli ni akan dapat keuntungan yang sangat-sangat tinggi. Kalau kita tengok harga dia sekarang, dia punya premium ni tak tinggi sangat. Contoh saya ambil yang ni 37.21 dengan 40.35. Saya tunjuk dekat tuan-tuan. 37.21 40.35. So dia punya nilai perbezaan dia dalam 8%. Tetapi pelabur-pelabur Wall Street ni tak kisah. Sebab sekarang ni bukan waktu untuk mereka menjual GBTC. Dia bukan. Sekarang belum. Bila berlakunya unlock, waktu tu kalau tuan-tuan nampak akan ada nilai yang ketara. Boleh jadi perbezaan nilai sehingga 30%. Saya tunjuk lagi satu contoh. Ini apa yang berlaku selepas tahun, bila GBTC ni dah unlock selepas tahun. Ini kita tunjuk tahun ni punya pula. So kalau tuan-tuan puan-puan nampak, berlaku pembelian ketara pada bulan April 2019 dan juga pada bulan Julai 2019. Ini juga dia masih dalam setahun lah, kan? Dan apa yang berlaku adalah pada tahun 2020 tahun lepas, April, nampak tak? Kalau nampak line ungu ni, ini adalah di mana GBTC dilepaskan kepada pelabur-pelabur dan berlaku kenaikan 46%. Ini pun sama juga pada bulan Julai, kan, berlaku kenaikan 30.64%, tuan-tuan, puan-puan. Jadi kenaikan ni sebenarnya kenaikan yang dirancang. So apa formula yang penting adalah kita perlu tahu bila pelabur Wall Street membeli GBTC, dan kita boleh predict dalam masa 6 bulan kemudian Grayscale akan masuk dalam pasaran Bitcoin dan mereka akan membeli Bitcoin. So ni yang saya nak tunjuk. Tada! Rasanya mungkin ramai tak nampak kot. So dekat sini apa yang saya nak tunjuk ini adalah untuk tahun 2020. So berlaku banyak unlock punya period. 1, 2, 3, 4 ni. Dan setiap kali berlakunya unlocking, harga Bitcoin akan naik. Cuma bezanya adakah ia berlaku semasa unlock atau dia berlaku selepas unlock. Tetapi
poin penting adalah kita kena tahu bila unlocking event. Dan baru-baru ni berlaku kenaikan mendadak sampai dia pecah all time high dia yang 20,000 ni. Sebab apa? Sebab unlocking ni berlaku dari bulan Oktober sampai bulan Disember. Nampak sini? Memang heavy kat sini unlock. Dan bila banyak unlock berlaku, kenaikan dia akan berlaku secara gila-gila tuan-tuan puan-puan, ya. Dan ada satu point yang saya nak bagi tahu. Sebenarnya grayscale effect ni hanyalah salah satu indikator yang penting. Dia ada banyak indikator yang kita kena tahu juga. Kita tak boleh nak harapkan grayscale je, tidak. Cuma ini adalah satu strategi yang sangat penting yang memang tuan-tuan puan-puan boleh gunakan dalam playbook tuan-tuan dan juga puan-puan. So apa yang berlaku adalah sekitar bulan sampai bulan Disember, kalau tuan-tuan puan-puan ingat, dia belum lagi pecahkan 30,000. Dia dah pecahkan 20,000 macam tu. Dan yang itu memang grayscale yang buat lah. Dah pecahkan 20,000 semua ni, memang grayscale yang banyak membantu. Namun lepas Christmas pada 26 Disember, grayscale dia dah senyap. Dia dah senyap. Dia dah tak buat apa-apa pembelian sebab bagi dia dah settle dah investor Wall Street sampai bulan Disember. Namun bulan Januari Bitcoin terus naik 30,000 sampai 40,000. Sebab apa tuan-tuan? Sebab retail investor, investor biasalah, investor biasa mula datang. Sebab bila grayscale dah pump naik atas, yang menyambung kerja grayscale ni adalah investor-investor biasa. Investor-investor biasa menyambung tugas grayscale dan mereka berjaya naikkan sampai 40,000. Cuma dia dah tak boleh nak pergi naik lagi lah. Tak boleh lagi dah. Dia kena ada satu pembelian yang besar. So macam kalau syarikat macam MicroStrategy ke atau grayscale beli, baru dia boleh naik. So buat masa sekarang ni, syarikat-syarikat investment apa semua ni, mereka senyap. Buat masa sekarang ni mereka senyap. Jadi ada yang tertanya-tanya, bilakah unlocking yang seterusnya? Untuk bulan Januari tiada unlocking. Maksudnya bila tak ada unlocking, grayscale takkan beli pada bulan Januari. Jadi bulan Januari adalah kebanyakannya adalah permainan retail investor. So setakat ni apa yang retail investor buat, mereka cuba bertahan, tidak jatuh di bawah 30,000. Inilah cerita yang sedang berlaku tuan-tuan puan-puan. Jadi tuan-tuan puan-puan mungkin tertanya-tanya, alamak macam mana nak tahu bila unlocking event semua tu? Itulah pentingnya tuan-tuan subscribe channel Bicara Kripto. Sebab bila ada unlocking event yang saya akan share dalam video ini. Setiap kali grayscale buat pembelian ataupun bila berlaku unlocking GBTC, saya akan share dalam video Bicara Kripto. Dan tuan-tuan puan-puan terpulanglah nak gunakan strategi ini ataupun sebaliknya, ya. So sebelum saya share dalam video-video akan datang, saya akan bagi tahu dalam video ini, the next unlocking GBTC adalah pada bulan Februari, iaitu dalam 3 ke 10 Februari. Tuan-tuan puan-puan boleh standby pada awal bulan Februari. Mungkin dalam 3 hingga 10 mungkin ada pembelian daripada grayscale ke atas Bitcoin. Sebab apa? Unlocking event berlaku pada bulan Februari. Sebab apa? Sebab 6 bulan yang lepas ada kemasukan pelabur-pelabur ke dalam grayscale. Dan ada satu lagi yang saya nak bagi tahu, grayscale dia dah tutup dia punya fasa untuk orang melabur lah pada bulan Disember. Dia tutup. Mereka dah start buka sejak semalam ke 2 hari lepas. Grayscale dah buka balik trust fund, dia dah buka Bitcoin semua, kecuali dua ni dia tak buka lagi. XRP, kita faham kenapa dia tak buka XRP, sebab isu yang berlaku dekat XRP. Dan lagi satu Ethereum dia tak buka pada bulan Januari. Maksudnya apa? Dia nak buka Bitcoin dulu baru dia buka Ethereum. Jadi apa yang saya nampak, kemungkinan Bitcoin akan naik dan Ethereum akan naik kemudian. Sebab grayscale memang tengah susun plan ni. Plan dia untuk tahun ni, bulan ni dia dah buka for Bitcoin. So kalau berlaku bila dia dah buka dia punya trust ni untuk bulan ni, kalau ada kemasukan yang signifikan daripada pelabur-pelabur, so lepas 6 bulan akan berlaku unlocking event, iaitu kalau sekarang Januari, mungkin Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun.
Julai. Dalam bulan Julai mungkin akan berlaku satu lagi pembelian besar-besaran daripada Grayscale. Jadi saya nampak tahun ini adalah tahun yang aktif untuk Grayscale buat pembelian. Sebab apa? Kalau tuan-tuan buka Google, pada bulan Oktober, Grayscale mencatatkan rekod penerimaan pelabur yang tertinggi. Kalau tak silap hampir 500 juta macam tu duit masuk ke dalam Grayscale pada bulan Oktober sahaja. Jadi kalau bulan Oktober, 6 bulan selepas bulan Oktober adalah lebih kurang April mungkin akan berlaku fasa pembelian. Jadi saya tengok memang setiap bulan mungkin akan berlaku pembelian daripada Grayscale, ya. So ini yang saya nak share dekat tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan puan-puan boleh gunakan teknik ni. Kalau tuan-tuan puan-puan rajin, tuan-tuan puan-puan boleh Google apa ni Grayscale effect. Kalau tuan-tuan puan-puan tak percaya, boleh tengok dekat Google. Ada banyak pakar-pakar dan juga banyak orang yang share pasal Grayscale effect ni. Bagaimana sejak tahun 2017 ramai yang nampak pattern ni. Cuma orang tak cerita lah. Sekarang ni saya cerita dekat tuan-tuan sebab bagi saya tak dapat apa-apa pun kan. Tak adalah Grayscale nak bagi duit dekat saya berjuta-juta, tak. Cuma saya nampak dekat Malaysia ramai yang tertipu dengan orang yang menjanjikan pulangan, masuk program Bitcoin ni, program tu, alih-alih kena scam. Sebab tu saya nak bagi tahu ada banyak strategi-strategi yang kita boleh dapatkan, dan kita tidak perlu terpedaya dengan mana-mana scammer, ya. So akhir kata daripada saya, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe, tekan butang loceng. Okey, InsyaAllah kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.